Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azwar Mazuki, nombor matrik 66799. Baik, saya mulakan dengan research background. Madu kelulut mempunyai pelbagai manfaat kepada kesihatan manusia. Antibakteria disebabkan oleh propolis yang dihasilkan oleh lebah kelulut mempunyai antibiotik semula jadi. Dan disebabkan itulah sarang madu kelulut tidak diserang kulat, dan khasiat lainnya ialah membantu sistem pencernaan, antioksidan dan juga mampu menurunkan kandungan gula di dalam darah. Menurut Dr. Ehsanul Azam Omar 2018, madu kelulut yang dikenali sebagai superfood mempunyai pelbagai kelebihan jika diambil secara konsisten dengan jumlah yang dicadangkan. Namun, madu kelulut mempunyai kandungan air melebihi 20%. Penapaian terhadap madu kelulut berlaku disebabkan oleh kandungan air dalam madu yang melebihi 20%. Hal ini akan menyebabkan pembiakan bakteria dan fungus berlaku pada madu. Menurut A. Sharifuddin, Muhammad Adnan, A. Hamzah, Y. Sahari dan lain-lain 2018, madu kelulut mempunyai kandungan air melebihi 20% yang berpotensi menyebabkan berlakunya penapaian madu dan secara tidak langsung boleh mengakibatkan kandungan aktif dan juga enzim merosak. Oleh itu, proses penyahidratan perlu dilakukan bagi menurunkan kadar kelembapan pada madu kelulut supaya mencapai tahap yang diingini bagi memastikan kualiti dan mengikut piawaian madu kelulut MS 2683/2017. Piawaian ini dibuat bagi menentukan madu kelulut asli dan tiruan. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya madu tiruan di pasaran. Baik, kita beralih pula kepada problem statement. Yang pertama ialah madu kelulut yang tidak melalui proses penyahidratan akan mudah mengalami penapaian dan menjejaskan kualiti madu. Seperti yang saya sebutkan tadi, madu kelulut yang baru dituai mempunyai kandungan air melebihi 20%. Hal ini akan menyebabkan berlakunya pembiakan bakteria dan fungus, seterusnya menyebabkan berlakunya penapaian. Yang kedua ialah tiada kaedah dan alatan yang khusus untuk penyahidratan madu kelulut. Kaedah yang sering digunakan oleh pengusaha madu kelulut pada masa ini ialah pengiringan secara terbuka dan teknik double boiling. Yang ketiga ialah tiada tempat penyimpanan madu kelulut yang belum melalui proses penyahidratan. Melalui pengamatan saya terhadap mesin penyahidratan madu yang sedia ada di pasaran, hanya boleh digunakan untuk memproses madu kelulut, tetapi bagaimana sekiranya pengusaha madu kelulut menuai hasil madu melebihi kuantiti yang boleh diproses oleh mesin penyahidratan madu kelulut? Mesin penyahidratan madu kelulut mengambil masa yang lama untuk memproses pada suatu masa. Madu kelulut yang belum diproses sekiranya dibiarkan pada suhu bilik pada jangka masa yang lama akan rosak. Seterusnya ialah kaedah penyahidratan yang sering digunakan pengusaha madu kelulut tidak dapat memastikan kebersihan dan kualiti madu serta melambatkan masa pemprosesan. Teknik double boiling yang digunakan sukar untuk mengawal suhu pemanasan. Pemanasan suhu yang tinggi akan menyebabkan peningkatan 5-hydroxymethylfurfural HMS yang ketara dan menjejaskan kualiti madu kelulut. Bagi kaedah pengiringan secara terbuka, kaedah ini mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi, tetapi kaedah ini akan menyebabkan berlakunya kontaminasi disebabkan oleh persekitaran yang terbuka dan tidak terkawal. Baik, kita beralih kepada objektif pula. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti kaedah penyahidratan yang sesuai digunakan bagi menyahidratkan madu kelulut.
Terdapat pelbagai kaedah penyahidratan yang ada di pasaran, antaranya ialah kaedah penyahidratan vacuum, kaedah penyahidratan kabinet dan kaedah penyahidratan beku. Pengenalpastian kaedah yang sesuai digunakan adalah penting bagi memastikan kaedah yang digunakan dapat menjaga kualiti madu klurit. Untuk desain brief pula, seperti mana yang kita dapat lihat, kajian ini dilakukan bagi menyelesaikan masalah pengusaha madu klurit dalam melakukan proses penyahidratan madu klurit. Madu klurit perlu dinyahidratkan bagi mencapai tahap kelembapan yang diingini. Tahap kelembapan madu klurit yang melebihi daripada 20% akan menjejaskan kualiti madu klurit sebelum dipasarkan. Madu klurit perlu mempunyai kadar kelembapan di bawah 20% untuk menjaga kualiti madu. Mesin penyahidratan madu klurit yang akan dihasilkan akan membantu pengusaha madu dalam proses penyahidratan madu klurit dan meningkatkan hasil serta menambahkan keuntungan. Untuk literature review pula, pertama ialah Syarifuddin, Muhammad Adnan, Hamzah, Sahari dan lain-lain 2018 melalui kajian dan pemerhatiannya, madu klurit yang baru dituai mengandungi purata kandungan air sebanyak 26 sehingga 30%. Berdasarkan kandungan air yang banyak pada madu klurit, proses penyahidratan madu klurit perlu dilakukan bagi menjaga kualiti dan kebersihan madu. Selain itu juga, disebabkan kandungan air yang banyak, proses penyahidratan madu klurit juga mengambil masa yang agak lama. Yang kedua ialah Peraturan Makanan 1985. Peraturan tersebut telah mensyaratkan madu mengandungi tidak kurang daripada 60% gula penurun dihitung sebagai fruktosa dan glukosa, serta madu tidak boleh mengandungi lebih daripada 20% air. Peraturan makanan ini telah dibuat kerana terdapatnya madu tiruan di pasaran yang dibuat dengan menambahkan air dan gula bagi meningkatkan lagi kuantitinya, tetapi tidak mengambil kira pengkonsumi madu tersebut. Yang ketiga ialah Syarifuddin, Muhammad Adnan, Hamzah, Sahari dan lain-lain 2018. Beberapa kaedah konvensional telah menjadi amalan pengusaha madu klurit dalam memastikan madu klurit dapat mencapai kandungan kelembapan yang sesuai. Antaranya ialah kaedah double boil dan kaedah pengeringan terbuka. Tapi kaedah ini tidak sesuai digunakan oleh pengusaha madu klurit kerana tidak dapat menjaga kualiti madu dan juga melambatkan kaedah pengeringan. Yang keempat ialah Bogdanov 2008 juga melaporkan pemanasan melebihi 40 darjah Celsius memberi kesan terhadap kemerosatan kandungan aromatik dan menyumbang kepada aktiviti enzim yang rendah pada madu. Hal ini telah menyokong bahawa kaedah double boil, iaitu kaedah yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha madu, kaedah ini tidak dapat mengawal suhu dengan sempurna ataupun sukar untuk mengawal suhu dan akan menyebabkan suhu melambung tinggi dan akan merosakkan enzim-enzim yang terdapat pada madu. Dan yang terakhir ialah Dr. Suri Robi 2017. Madu sebaiknya disimpan dalam peti ais bahagian bawah atau suhu bilik jika telah dibuang airnya. Ini adalah kerana madu mengandungi enzim yang akan mudah rosak jika didedahkan pada suhu tinggi. Pernyataan ini adalah bagi menyokong laporan daripada Bogdanov 2008. Untuk visual research pula, seperti yang dapat lihat, saya mengambil daripada internet, itu pelbagai jenis mesin penyahidratan yang digunakan, itu mesin penyahidratan vacuum, mesin penyahidratan kabinet dan juga mesin penyahidratan yang menggunakan jenis rotisserie yang boleh yang berpusing di tengah bagi meningkatkan lagi ruang dan mencepatkan proses penyahidratan. Untuk bobot saya terdapat 6 variasi warna yang saya akan gunakan. Antaranya ialah merah, biru, putih, kuning, hijau dan hitam.
Boleh lihat kat situ ada kipas untuk menyalurkan udara panas ke dalam mesin penyahidatan madu kelulut, dan material yang saya gunakan ialah aluminium. Ke sini boleh tengok basic konsep yang digunakan oleh mesin penyahidatan makanan, itu menggunakan udara panas yang disalurkan daripada bawah dan keluar mengikut atas. Saya nak gunakan rotisserie yang akan berpusing di tengah untuk mengacau madu bagi membuka ruang supaya madu lebih cepat dinyahidratkan. Untuk bentuk, saya akan pilih bentuk segi empat sama yang mempunyai pintu dan mempunyai dua bahagian, di bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian atas adalah tempat di mana akan diletakkan jaring untuk menghadang, misahkan antara atas dan bawah, dan terdapat rotisserie untuk mengacau madu kelulut dan tempat untuk meletakkan dulang besi, dulang aluminium, dan di bawah merupakan tempat untuk menyimpan madu kelulut yang belum dinyahidratkan. Untuk metodologi pula, saya akan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan menemu ramah secara langsung pengusaha madu kelulut dan cuba untuk mendapatkan data. Lepas itu saya akan buat data analisis, dan seterusnya saya akan buat penghasilan idea seperti lakaran idea, dan seterusnya ke lakaran akhir, dan sekali ke lukisan digital, itu 3D dan 2D. Seterusnya saya akan buat mockup prototype. Selepas itu saya akan mendapatkan validasi, tapi sekiranya saya ada perubahan, saya akan buat perubahan balik pada prototype dan mockup saya. Selepas itu saya akan buat report tesis. Untuk visual analisis saya dapat dua. Yang pertama ialah lesson honey dehydrator dan yang kedua ialah FM C100 honey dehydrator. Untuk lesson merupakan jenis pengeringan udara panas, iaitu dia meniupkan udara panas daripada atas dan keluar melalui kipas yang kipas di bahagian sisi. Dan mesin penyahidatan ini juga mempunyai rotisserie yang berpusing bagi membuka ruang madu tu supaya lebih cepat dinyahidratkan. Dan lesen juga mempunyai kapasiti 110 liter, tapi saya pasti untuk proses tidak sepenuhnya 110 liter, mesti separuh, sebab separuh je tangki lesen yang digunakan dan separuh lagi adalah bahagian atas. Dan masa pemprosesan yang diambil ialah 12 jam bagi memastikan madu tersebut dalam mencapai kelembapan yang diinginkan. Dan untuk FN 600 honey dehydrator merupakan jenis pengeringan vacuum, itu menggunakan kaedah spray vacuum lah untuk menyahidratkan madu dan mempunyai kapasiti 60 liter dan mengambil masa pemprosesan selama 8 jam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.